Tanggal 14 Julai 2020 genap 2 tahun Datuk Hamidin Mohamad Amin bergelar Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia AFM. Dalam tempoh itu kita dapat lihat bagaimana Badan Induk Bola Sepak Negara bergerak pantas untuk memastikan semua perancangan diberi perhatian sewajarnya sebelum kita berdepan dengan cabaran COVID-19. Pertama sekali Datuk, tahniah di atas ulang tahun kedua Datuk sebagai Presiden AFM. Orang kata Datuk bukan biasa-biasa Datuk. Bukan biasa-biasa. So ini satu yang pencapaian bagi saya lah secara peribadi, agak menarik untuk diperkatakan. Dan Datuk, kalau kita lihat, adakah tempoh 2 tahun ini boleh dianggap sebagai satu pencapaian buat Datuk selepas mengisi kerusi panas yang tinggalkan Tengku Mahkota Johor yang sebelumnya? Kalau kita lihat apabila saya on board selaku Presiden pada 14 Julai 2018, saya tak memikirkan sama ada saya akan berjaya atau tidak. Yang penting saya memahami tentang kemahuan yang diperlukan untuk menjadi melangkah jauh di persada antarabangsa. Makna dia yang penting saya dan juga seluruh FM perlu sentiasa bergerak untuk mencapai semua cita-cita kita, especially FTT yang telah kita lancarkan. Jadi biarlah orang menilaikan. Jadi saya dan juga semua barisan exco saya akan cuba buat yang terbaik untuk bola sepak negara ini. Jadi Datuk rasa adakah plan F30 Peta Hala 7 FM itu masih di landasan yang betul? F30 ni saya rasa adalah satu landasan sampai 2030. Sudah tentu sedikit terkesan kerana terkesannya tak ada program langsung bola sepak domestik maupun international. Jadi macam saya kata, kita kena comeback, tetapi saya ingat untuk mengatakan terkesan dengan untuk F30 itu saya ingat tak berapa sangat, tetapi kita perlu comeback cepat untuk kita lihat mana perkara yang perlu kita telah tertinggal dalam tempoh 6 bulan ni. Jadi insya-Allah kita boleh catch up balik selepas ni. Okey, selain daripada Datuk cakap perlu catch up, apa yang mungkin boleh diperbetulkan dalam memastikan ia berjalan lancar semula melaksanakan F30 ini? Saya fikir more dengan performance dengan pasukan kebangsaan atau pasukan youth melibatkan, kerana di sini kita lihat semua program-program ini seperti perlawanan antarabangsa, perlawanan di peringkat youth maupun futsal dan juga lain telah terhenti. Jadi perkara ini perlu diadakan balik untuk kita comeback strong. Di samping kita tahu kita memastikan keadaan kewangan kita sentiasa stabil untuk kita bergerak lebih laju pada masa akan datang. Datuk sebagai pengarah ataupun Presiden MFL, Datuk, timbul reaksi ataupun tanggapan yang pasif daripada peminat di sana apabila MFL dia macam tak tahu mahu sambung liga ataupun tidak. Maksudnya menunggu keputusan daripada pasukan-pasukan yang bertanding. Adakah Datuk berasa sebegitu ataupun macam mana, Datuk? Saya rasa ini kesalahan persepsi. Kalau kita lihat pasukan-pasukan kita ni atas santan kebanyakan metod pemikiran kita punya certain kelab-kelab ni, kalau kita lihat ada sebahagian tak nak liga dijalankan, ada sebahagian nak liga dijalankan. Ini pula memabitkan tentang keadaan kewangan masing-masing. Tetapi MFL, satu badan induk ataupun FM perlu cari jalan tengah, kerana selaku badan pengendali bola sepak kita perlu memutabatkan bola sepak. Oleh kerana itu, di samping kita berprihatin tentang kesihatan, bila kita kata nanti kita akan keluarkan statement kalau kita bermula bila pun, mereka akan patuh. Mana-mana tim yang gagal untuk semua, kita terpaksa ambil tindakan, kerana kita ada ruang nak bagi kepada semua ahli-ahli pasukan untuk bertanding ruang sebab kita mesti memikirkan secara keseluruhan. Itu oleh kerana itu saya fikir Datuk Ghani pernah ada buat statement dan dia telah berbincang dengan board sekarang saya ingat, dan juga dengan sekretariat dan juga dengan rakan kongsi mana pasukan member jurulatih untuk melihat supaya tidak tergesa untuk bermula. Tetapi kita dah ada mungkin insya-Allah satu tarikh yang sesuai akan kita akan announce, mereka semua akan patuh. Jadi kita pun tak nak menunjuk kejam untuk bermula awal bila pasukan tidak ready. Tapi bila sampai satu masa keputusan tu kita buat, mereka akan kena patuh untuk buat. Itu cabaran kepada pasukan. Cabaran MFL juga
berkenaan dengan penaja, Datuk. Desas-desus mengatakan ada penaja yang ingin menaik diri kerana kurang exposure disebabkan liga tidak dijalankan. Okey, kita kena faham apa yang dia kata itu pun betul. Makna dia kita memahamilah betul lah makna penaja dengan semua, tetapi saya telah mengatakan penaja demi national interest sport ni dan kebanyakan kewangan ni kita bagi kepada pasukan, mereka perlu memahamilah. Mungkin dekat sini ada titik tolak persamaan boleh di semua, makna mereka berprihatin dengan MFL pun berprihatin dengan mereka. Kerana mereka pun terkesan juga. Jadi saya rasa memang kita boleh akan cari jalan tengah tentang perkara ni. Maksudnya penaja tahun ni dengan FM dengan MFL bersetuju untuk buat pengurangan bajet. Kita akan ada beberapa sedikit adjustment, tetapi macam saya kata semua terkesan dengan perkara ni. Kelab pun dia penaja dia pun terkesan, penaja pun terkesan, kita pun. Jadi kita yang penting cari jalan tengah untuk satu jumlah yang bersesuaian. Okey. Datuk, saya juga tertarik dengan imbangan liga dan juga surat kebangsaan, Datuk. Ada dua penting. Tetapi kalau liga itu bermula, kita boleh cakap September lah, ketat juga untuk persiapan surat kebangsaan. Perancangan surat kebangsaan terjejas, Datuk, untuk ke kelayakan Piala Dunia. Saya berfikir macam ni. Kalau kita terjejas, kalau kita mula bulan 7, bulan 8 pun kita belum confirm lagi kita boleh menang. UAE telah tamat dia punya liga. Langsung dia tak ada ni, dan dia hanya akan mula untuk latihan yang saya tak pasti bila untuk latihan untuk mereka memulakan. Jadi yang pokoknya sudah tentu saya faham macam Tan Chin Ho dia nak akan awal dan liga ni pun awal, tetapi proses yang kita buat ni, kita buat awal ni dengan kerjasama KBS KKM ni, kalau tidak kita nak 2 bulan lepas dah kita dah training, tetapi kita mesti patuh dan kena hormat each other, makna dia tentang keputusan dia buat. Dan yang bagusnya saya ucap terima kasih pada KBS telah memberi ruang 15 Ogos untuk bermula dengan situ. Dan saya telah meminta Datuk CEO dengan Sekretariat dengan board untuk menilai dia semua dan minta pandangan daripada semua dengan pemain-pemain, bukan pemain, dengan jurulatih, dengan apa semua. Jadi semua tu kita kena lihat kerana mereka pun terkesan. Saya tak nak bermula nanti ada problem terkena balik dengan itu satu. Tak nak pula ada sport team tak ready lagi dengan itu. Jadi kita nak fair ni, nak cek jalan fair ni. Betul lah kalau nak pos 24 tim ni, masing-masing ada gaya masing-masing nak. Jadi kita akan cek yang terbaik. Tetapi bila sampai satu masa kita dah melihat dan kita dah meresapi apa pandangan ataupun daripada jurulatih daripada pasukan ni semua, kita akan buat keputusan dengan ni semua. Jadi apa pun saya rasa kita kena bersedia, dan sudah tentu bila pun kita mula pasal kesan COVID-19 ni, memang apa pun terkesan dengan kita punya liga dan terkesan dengan kita punya national team. Tetapi negara lain pun terkesan juga. Dengan itu semua. Macam saya kata, UAE langsung liga tak ada. Jadi itu yang kita buat. Tapi kita pun doa juga, mungkin AFC mengatakan bulan 10 ni tak boleh lagi, dia postpone bulan 1, bulan 2. Tapi lagi satu persoalan, kalau bulan 1, bulan 2 adakah kita yakin boleh menang? Belum. Tentu. Bola tak boleh menjanjikan. Dia itu. Apapun saya cakap Tan Chin Ho, kita kena bersedia dalam masa, dan apabila dah start training tu, mereka dah start work untuk memastikan pemain-pemain dipilih dengan pasukan kebangsaan dalam negeri itu untuk menghatikan prestasi pemain-pemain tersebutlah. Dengan tu. Datuk, saya nak pergi kepada soalan favourite saya, Datuk. Sebelum ni kita dapat lihatlah FM agak agresif juga untuk mengambil pemain naturalisasi, pemain warisan. Marcel Kalonda disahkan menghantar dokumen palsu. Adakah isu Marcel Kalonda ini menyekat kesungguhan FM untuk mendapatkan lagi pemain-pemain daripada luar? Okey, kita kena faham ada dua perkara. Naturalisasi ni ada dua kategori dia. Salah satu naturalisasi itu dipanggil heritage. Yang isu tentang Marcel Kalonda ni adalah dikatakan heritage player. Dan di dalam tenure saya sebagai presiden setakat ni, itu adalah salah satu yang di dalam vision saya untuk national team untuk mengambil naturalized player lah. Jadi untuk ada lagi dengan benda perkara ni semua, kita takkan penajaran, tetapi kita takkan boleh simply netizen ataupun mana-mana ada peminat-peminat untuk bagi kepada FM untuk kita dengan ambil mudah. Tetapi
kita akan lihat dulu betul-betul performance dia dengan tengok semua, dan kalau betul ada valid betul yang penting pemain ni bermain negara mana dengan ni semua, baru kita akan checking dia punya dokumen. Tapi FAM masih belum Tak putus ada, harapan tak ada apa. Maknanya ini adalah part of game dengan apa semua. Okay. Tetapi saya dah cakap sekretariat dengan Datuk Yusof dan juga dengan Stuart Remmel, make sure everything semua dengan semua. Jadi kita mengambil prihatin dengan ada ramai netizen, dengan rakyat Malaysia ni minat dia nak kuatkan national team, betul, tapi di samping itu kita perlu berhati supaya tidak tertipu dengan perkara ini. Betul. Jadi itu kita lihat secara keseluruhan. Okey, Datuk, kita pergi ke soalan terakhir Datuk, di mana kita dapat lihat sokongan terhadap Datuk daripada ahli gabungan, daripada ESCO cukup kuat. Jadi Datuk rasa bila saya tak pasti tu. Berdasarkan laporan dan juga pengamatan takut laporan palsu tu. Okey. Pengamatan kita Datuk, Okay. kita dapat lihatlah sokongan itu begitu kuat. Jadi bilakah Datuk rasa tarikh yang sesuai untuk Datuk mengumumkan untuk Datuk terus meneruskan tampuk kepimpinan sebagai Presiden FM ini? Saya perlu jelaskan dengan Zul, saya perlu jelaskan saya tak termimpi jadi Presiden FM ni. Saya rasa saya jadi Setiausaha Agung tu dah paling tinggi lah saya dari itu. Jadi bila jadi Presiden FM, tapi agaknya dengan dah ini dia punya takdir dia dengan kuasa Allah SWT. Jadi saya terpaksa lagi bekerja di luar kotak, terpaksa lagi memikirkan macam mana nak menjadi Presiden FM Jaya dan apa kehendak semua peminat-peminat, kehendak kerajaan, kehendak media tentang ni, dan tentu kejayaan mereka nak kan. Jadi tahun depan adalah pemilihan FM untuk 4 tahun sekali. Jadi saya begitu senang sekali. Kalau orang tak nak saya pergi. Jadi saya dah cakap banyak kali dengan apa semua. Jadi kerana untuk duduk tempat ni bukan tempat duduk untuk bermegah ataupun tempat untuk nak cari populariti, untuk apa semua. Betul untuk populariti, tapi saya dah terlampau cukup dengan apa semua. Tapi bola ni terlampau kuat dalam jiwa saya. Tetapi saya memahami, saya tak ada nak kemaruk, nak lagi stay ke nak apa ke semua, saya terpulang. Kalau tak ada orang, kalau mereka nak lagi saya, insya-Allah kalau saya sihat lagi dengan apa semua, saya akan cuba. Okey, alright. Sudah pasti kita melihat kepimpinan Datuk Hamidin telah mengubah landscape bola sepak negara, dan kita mungkin dapat lihat satu sejarah bakal tercipta jika skuad Harimau Melaya berjaya mara ke pusingan seterusnya dalam kelayakan Piala Dunia, Piala Asia 2023.